Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aminuddin bin Zainuddin. Saya akan menerangkan sedikit tentang rukun negara. Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi agama, budaya dan ajaran Islam. Oleh itu, perpaduan nasional dan sosial seharus diterapkan di dalam seluruh institusi bagi melahirkan generasi muda berbina kaum yang bersatu padu. Hal ini dapat memupuk dan menerapkan prinsip rukun negara dan kehidupan mereka bersekepatan antara rakyat di Malaysia dapat dibina. Lantaran itu, pada 31 Ogos 1970 bersempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 merupakan titik bersejarah, iaitu peristiadan rukun negara oleh Seri Paduan Kebangkitan Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah Ibn Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong 4. Peristiadan rukun negara ini adalah berkaitan peristiwa yang menjadi titik berdarah untuk negara kita, iaitu 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Di dalam rukun negara terdapat dua bahagian yang harus diketahui, iaitu bahagian pertama yang terkandung dalam rukun negara yang menggalakkan objektif masyarakat yang mahu dibentuk bagi mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup yang bersih, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan sama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dengan pelbagai corak dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden dalam kehidupan seharian. Di bahagian kedua pula, di dalam rukun negara telah menggalakkan 5 prinsip negara, iaitu kepercayaan pada Tuhan, kesetimbangan raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Pada hari ini kami akan ulaskan lebih lanjut tentang prinsip rukun negara pertama, iaitu kepercayaan pada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaiful Ali Izham bin Zainuddin. Sekarang saya akan menerangkan secara ringkas mengenai maqasid syariah. Maqasid syariah amat menuntut kita untuk menjaga hubungan antara sesama manusia dan juga dengan Tuhan sendiri. Biarpun Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan juga agama, namun dia memegang satu konsep yang sama juga, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Jawatan Kuasa Penggubal Rukun Negara berpendapat bahawa kepercayaan kepada Tuhan ini adalah satu konsep yang amat penting dalam kehidupan seorang manusia. Bayangkan jika seorang manusia tanpa sebarang panduan, ini sudah pasti akan memberi kesan yang buruk, kerana bila seseorang manusia itu tiada panduan, dia bebas melakukan apa-apa saja. Dan benda ini sudah pasti akan memberi satu kesan yang amat buruk, baik pada diri individu tersebut ataupun kepada negara Malaysia itu sendiri. Jadi disebabkan jawatan kuasa penggubal rukun negara ini sedarkan kepentingan tersebut, mereka telah meletakkan konsep kepercayaan kepada Tuhan tangga yang pertama dalam rukun negara. Kerana biarpun kita berbagai bangsa, tapi percayalah setiap agama pasti akan menuntut penganutnya untuk melakukan perkara yang terbaik. Definisi rukun negara dan kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara telah diwujudkan melalui kepercayaan yang kukuh terhadap Tuhan. Di Malaysia, Persekutuan Perlembagaan telah mengisytiharkan bahawa agama Islam merupakan agama yang rasmi dan masyarakat seni pada agama Islam bebas untuk menganuti agama masing-masing tanpa sebarang halangan. Hal ini kerana dapat memupuk perpaduan di antara kaum di kalangan masyarakat yang bukan Islam dan masyarakat Islam. Hal ini juga dapat mengelakkan perusuhan yang berlaku sekiranya kita menghalang agama selain pada agama Islam untuk menganuti agama tersendiri. Hal ini kerana dalam Islam kita tidak dibenarkan menghukum seseorang yang berbeza agama, dan kita hendak menghormati kepercayaan mereka. Falsafah ketuhanan dan falsafah moden. Para manusia dapat
percaya akan tentang kewujudan Tuhan melalui persekitaran mereka, iaitu penciptaan seperti gunung ganang, air laut dan sebagainya. Ini telah membuktikan bahawa kewujudan Tuhan dan kebesarannya. Akan tetapi terdapat sekelompok falsafah yang menjadikan falsafah ketuhanan ini sebagai filosofi sahaja. Antara falsafah tersebut ialah falsafah zaman Yunani dan falsafah zaman moden. Akal juga merupakan salah satu alat hanya untuk mengenal Tuhan, seperti yang dikatakan oleh falsafah zaman Yunani. Dan mereka telah berusaha untuk membuktikan bahawa agama hanyalah berasaskan sains dan materialism. Selain itu juga, pada ketika kedatangan agama Islam, falsafah ketuhanan tersebut hanya berdasarkan bersumberkan wahyu sahaja, dan yakni hanya terbatas kepada wahyu dan tiada benda lain. Hal ini telah menjadikan isu perbualan dan menjadikan isu hangat untuk dibahaskan oleh falsafah Islam ketika itu, yang merujuk kepada wahyu dan akal serta Al-Quran pada masa tersebut. Dan ini telah menjadikan bahawa agama Islam merupakan agama akal, dan ini telah juga membuktikan kepada mereka oleh falsafah Islam yang telah membincangkan tentang agama Islam pada masa tersebut, iaitu agama Islam merupakan agama akal. Selain itu juga, atas dasar perkembangan teknologi maklumat, ini telah menjadikan ramai orang bersifat dia tidak percaya kepada Tuhan. Hal ini kerana disebabkan perkembangan yang terlalu pesat terhadap teknologi, dan menyebabkan sesetengah pihak tidak percaya lagi kepada Tuhan dan segala kebesaran-kebesarannya, dan beranggapan mereka tidak mempunyai Tuhan. Falsafah pertama ialah falsafah Descartes. Beliau merupakan bapa falsafah pada zaman tersebut. Beliau juga pernah berkata bahawa konsep ketuhanan ialah konsep yang tidak suka untuk diterima oleh akal. Dan beliau juga pernah berkata bahawa masyarakat yang telah lahir pada zaman tersebut hendaklah menggunakan akal fikiran mereka dengan sebaik mungkin, iaitu dengan mengenali diri mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih lanjut. Seterusnya ialah Spinoza. Spinoza ialah falsafah kedua yang memperkenalkan konsep pengadilan dan konsep dalil bukti. Beliau juga percaya bahawa Allah SWT bersifat jauhi, iaitu bermaksud tidak akan habis dan kekal. Beliau juga percaya bahawa tanpa kewujudan Allah SWT, semua benda di sekeliling kita tidak akan dapat hidup, atau kata lain tidak akan tercipta. Falsafah yang ketiga ialah Leibniz. Leibniz merupakan yang memperkenalkan konsep ketuhanan secara menyeluruh dan menegaskan 3 konsep, iaitu konsep kewujudan, pemeliharaan dan keseimbangan. Keseimbangan iaitu berdasarkan kebijaksanaan Allah SWT yang memelihara alam semesta. Beliau juga mempercayai secara telus bahawa segala konsep kewujudan di muka dunia ini ialah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Falsafah ketuhanan dan falsafah semasa. Yang pertama ialah Augustus.
beliau telah memperkenalkan dua konsep, iaitu konsep pengamatan dan konsep eksperimen. Dia telah menolak tafsiran fenomena alam dan metafizik yang berasaskan teologi. Beliau juga pernah berkata bahawa segala tafsiran fenomena alam mestilah berdalam bentuk akademik ataupun dalam bentuk ilmu pengetahuan manusia. Seterusnya ialah al-wujudiyah, di mana falsafah mementingkan pengalaman manusia. Selain itu, beliau juga pernah berkata bahawa segala perilaku manusia lakukan hendaklah ditanggung oleh mereka sendiri. Selain itu, penyokong al-wujudiyah juga telah percaya bahawa manusia yang menciptakan diri mereka sendiri. Hal ini kerana ianya berdasarkan sains dan realiti. Selain itu juga, para penyokong tersebut hanya memfokuskan kepada satu perkara saja, iaitu kepada perkara manusia. Yang ketiga ialah William James, di mana beliau memfokuskan dan mementingkan faedah melakukan sesuatu benda. Dan beliau juga pernah berkata bahawa akidah seorang ataupun akidah agama yang dianuti adalah berasaskan asas-asas psikologi, iaitu pengalaman ataupun cara kita menggunakan nilai-nilai murni di antara satu sama lain. Falsafah ketuhanan dan falsafah Islam yang pertama ialah Al-Asy'ari. Al-Asy'ari merupakan penggabungan dua benda penting, iaitu akal dan wahyu. Oleh falsafah, Al-Asy'ari telah diterima oleh para ulama Islam dan falsafah Islam atas dasar kepribadian tokoh tersebut yang mulia. Konsep ketuhanan pada masa tersebut telah menjadi perbualan dan buah mulut orang ramai, yang menjadikan berbagai pertanyaan. Hal ini menjadikan tokoh Al-Asy'ari telah menjawab segala persoalan yang telah bermain pada masa tersebut, sepertinya ialah Mu'tazilah, isu dunia dan sebagainya. Selain itu juga, isu ketuhanan dikenali sebagai ilmu kalam dan bukan falsafah. Selain itu juga, Al-Quran dan hadis merupakan salah satu benda yang berkait rapat di antara satu sama lain, dan ianya memerlukan tiga topik penting falsafah Islam, iaitu Allah, alam dan kewujudan manusia. Selain itu juga, Al-Quran dan hadis telah wujud sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Hal ini kita dapat melihat betapa lamanya kitab tersebut. Selain itu juga, Al-Quran dan hadis telah diperkenalkan oleh para falsafah Islam ke serata dunia yang berasaskan wahyu dan Al-Quran, dan tidak lari kerana mereka hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saya akan ulas tentang kepentingan kepercayaan pada Tuhan. Pertama, ia membentuk masyarakat yang hidup bersatu padu. Hal ini kerana semua rakyat Malaysia perlu mendukung cita-cita dalam mencapai pembentukan satu bangsa dan negara di mana ahli masyarakatnya menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan perbezaan kepercayaan masing-masing. Yang kita terdiri daripada rakyat yang pelbagai kaum, agama dan bangsa. Walaupun terdapat ketidaksefahaman antar kaum dari semasa ke semasa, kewujudan rukun negara ini menjadi membentuk satu bangsa yang bersatu padu di mana semua rakyat mempunyai semangat kesejahteraan dan perasaan cinta akan negara tanpa mengira agama dan kaum. Kedua, melahirkan masyarakat yang hidup secara toleransi dan bantu-membantu. Kejayaan sebuah negara akan dapat dicapai dengan adanya kekuatan dan kestabilan negara yang dibentuk dari semangat toleransi dan kerjasama rakyat berbilang kaum yang menjadi asas kukuh pada perpaduan negara. Toleransi sebagai satu sikap pegangan kehidupan dalam masyarakat memberi erti
seperti mempunyai sikap keterbukaan, realistik, muafakat, tolak ansur, sabar dan menghormati orang lain. Bagi mencapai sikap toleransi ini, setiap individu perlu memahami konsep kejadian diri dan fungsinya di dunia. Manusia adalah makhluk sosial dan Allah Subhanahu telah menciptakannya alam dengan ketentuan yang paling indah dan lengkap, serta Allah telah menentukan makhluk manusia menjadi penghuni dan pemerintah bumi. Yang juga dapat memberi kesedaran tentang pentingnya perpaduan dalam membina sebuah negara maju. Ketiga, memantapkan institusi negara dan membentuk masyarakat yang progresif dan maju. Dunia kini sedang dalam menyaksikan perubahan yang begitu cepat dalam bidang ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Masyarakat progresif yang hendak diwujudkan merupakan satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan kemajuan sains dan teknologi yang akan menjadi Malaysia sebagai negara maju. Rakyat Malaysia yang mengamalkan dan menghayati rukun negara, terutamanya rukun negara pertama, akan memikul tanggungjawab dengan sepenuhnya dan menjadikan rakyat progresif dan membentuk negara yang maju bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi, tapi juga dengan perpaduan yang erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muiz bin Muhammad Syukri. Saya akan membentangkan pasal isu-isu semasa dan juga kesimpulan. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, terdapat segelintir rakyat Malaysia yang bertindak merakam perbuatan lucu semasa solat dan diviralkan secara umum di media sosial. Perkara tersebut salah apabila solat itu dijadikan bahan jenaka dan terdapat individu dalam video tersebut yang membatalkan solat tanpa sebab-sebab tertentu. Kita mesti ingat, solat merupakan ibadah yang tertinggi yang tidak boleh dijadikan bahan jenaka. Solat merupakan ibadah yang pertama yang akan disoal semasa dihisap kelak. Perbuatan ini mestilah dikengkang daripada sekarang agar tidak berluasa sehingga solat tidak dirasakan ibadah yang penting. Dapat juga isu mengenai penggunaan nama-nama Allah di Malaysia. Antaranya, beberapa individu cuba mengelirukan umat Islam dalam fahaman agama dengan menggunakan nama Allah supaya menyesatkan umat Islam. Selain itu, terdapat beberapa syarikat perbuatan barangan meletakkan nama-nama Allah di selipar dan sebagainya yang boleh menjatuhkan dan mencemarkan nama kebesaran Allah. Hinaan Nabi Muhammad SAW agak berluasa di Malaysia. Antaranya, kita dapat lihat di media sosial, ramai orang yang bukan Islam menghina Nabi Muhammad SAW dengan perkataan-perkataan yang kesat. Lepas tu mereka kutuk, menggunakan lukisan sebagai untuk protes. Dan yang paling terbaru ini di Perancis. Kita dapat lihat Perancis dia tanpa rasa bersalah meletakkan atau menayangkan ke Nabi Muhammad SAW, sedangkan itu adalah salah di sisi Islam. Ada individu yang memijak dan menghina agama Islam yang disiarkan secara langsung di akaun Facebook. Terdapat banyak kes lain mengenai mempersendakan Al-Quran di Malaysia boleh menimbulkan kemarahan masyarakat Islam Malaysia. Perbuatan ini jelas telah mencemarkan imej agama Islam. Jelas sekali ini bercanggah dengan rukun negara yang dibuat bagi menjaga keamanan dan isu-isu sensitif kaum dan agama. Rakyat Malaysia kini semakin lupa akan rukun negara yang diterapkan dari zaman persekolahan dahulu. Permasalahan ini sering terjadi di kalangan rakyat Malaysia yang bukan lahir dan membesar di Malaysia. Mereka kurang faham perlembagaan dan undang-undang di Malaysia sehingga berani menyentuh isu sensitiviti kaum. Akhir sekali, manusia semakin fanatik dengan kenikmatan dunia sehingga melupakan dunia ini hanya sementara. Disebabkan itu, terdapat beberapa individu yang taksub dengan kumpulan artis Korea seperti BTS sehingga membuat agama baru iaitu agama BTS. Terdapat kajian mengatakan bahawa agama BTS ini dibuat oleh kumpulan yang benci akan BTS bagi menabur fitnah dan menanam rasa benci kepada peminat BTS. Buat masa ini, mereka telah membuat kumpulan WhatsApp dan Telegram bagi pengikut mereka. Sekarang saya akan menerangkan tentang kesan-kesan jika kita gagal mengikut konsep kepercayaan kepada Tuhan yang terdapat dalam rukun negara. Baik, sebelum saya pergi lebih dalam, kita lihat dulu apa maksud agama itu sendiri. Menurut Kamus Dewan dan Bahasa,
agama merupakan satu bentuk kepercayaan terhadap sifat-sifat kekuasaan Tuhan dan sedia menerima ajaran tersebut sebagai satu panduan dalam hidup. Jadi dah jelaslah kalau kita gagal mengikutnya pasti akan ada kesan negatif tersebut. Kesan yang pertama, pengaruh barat dan etetisme akan berleluasa di Malaysia. Yang kedua pula, perpaduan dalam masyarakat akan runtuh. Ketiga, rakyat akan menjadi porak-poranda. Keempat, keruntuhan akhlak dan budi pekerti. Baik, kita lihat kesan yang pertama iaitu fahaman barat ataupun etisme semakin berleluasa di Malaysia. Baik, apa itu etisme? Kalau kita lihat menurut kamus Oxford, ia merupakan satu bentuk ketidakpercayaan atau kurang percaya tentang kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Secara etimologinya, perkataan atheism berasal dari perkataan Greek iaitu etios yang bermaksud tanpa dan theos bermaksud Tuhan-Tuhan. Jadi kat sini kita dapat lihatlah apa maksud atheist tu, itu adalah tanpa Tuhan-Tuhan. Jadi golongan ni mereka menolak mentah akan kewujudan Tuhan-Tuhan. Jadi jika mereka gagal membuktikan kewujudan Tuhan sama ada melalui sains ataupun media lain, mereka memang tak akan mengamalkannya langsung. Jadi golongan etis ni telah memberikan satu kebimbangan yang tinggi terhadap kerajaan Malaysia. Kerana seperti apa saya maklumkan sebentar tadi, jika seseorang itu hidup tanpa panduan, mereka bebas melakukan apa-apa sahaja. Jadi tak mustahil lah golongan etis ni akan mendatangkan masalah yang besar dan boleh menjatuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Baiklah, kesan kedua, perpaduan di Malaysia akan runtuh. Baik, jika kita lihat tiada sebarang agama pun yang akan menyuruh penganutnya untuk melakukan keburukan. Pasti semua akan menyuruh umatnya untuk melakukan kebaikan. Kepentingan agama dalam sistem sosial bermasyarakat amat penting kerana daripada agamalah dia akan mengajar seseorang itu nilai-nilai murni ataupun cara beradab dalam satu komuniti masyarakat. Jadi melalui nilai-nilai murni lah kepribadian seseorang itu akan terbentuk, yang mana dia akan menjadikan satu konsep yang mana setiap rakyat Malaysia dapat ditanam dalam hati mereka dan menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang makmur dengan rakyat dia yang berbilang bangsa dan juga agama. Kesan yang ketiga adalah kehidupan masyarakat akan menjadi porak-poranda. Jika kita lihat, agama mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan. Jika kita lihat secara world view, iaitu world view merupakan kepercayaan dan pemikiran seseorang yang berfungsi sebagai asas atau motor bagi segala tingkah laku manusia. Okey, melalui ajaran agama lah kita dapat melihat bagaimana agama mempengaruhi cara pemikiran seseorang itu. Kerana seperti saya maklumkan, agama merupakan satu panduan dalam kehidupan. Jadi setiap benda yang kita lakukan maupun berfikir akan dipengaruhi oleh agama. Jadi tak mustahil lah kalau orang yang tidak memiliki satu panduan ataupun agama, mereka akan menyebabkan keruntuhan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Kesan yang terakhir adalah keruntuhan akhlak dan budi pekerti. Seperti saya jelaskan awal-awal tadi bahawa agama adalah seperti satu panduan dalam kehidupan seorang manusia. Jadi pada sini kita dapat lihat agama Islam itu sendiri syarat dengan nilai-nilai murni yang mana menyeru setiap umat dia untuk melakukan kebaikan. Benda ni bukan hanya dalam agama Islam saja, agama Buddha juga menyeru mereka melakukan perkara yang sama, cuma cara yang berbeza saja. Kalau agama Buddha pula menekankan agar penganutnya sentiasa hidup bermaruah dan berasaskan pada moral kehidupan yang sempurna demi mencapai satu tahap nirvana yang mana hanya boleh dicapai melalui amalan mereka sendiri. Okay, penganut agama Buddha hendaklah melepasi 4 kebenaran mulia ataupun kita panggil 4 Noble Truth dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup dengan memenuhi aspek jalan mulia 8 lapis. Dia
Noble Eightfold Path. Mulai 3 konsep, iaitu yang pertama kebijaksanaan, panah, akhlak, sila, dan perkembangan mental, samadhi. Benda ni juga termaktub dalam agama Hindu. Bezanya Hindu dia menerapkan kepercayaan yang memerlukan mereka mengamalkan cara hidup bermoral. Sama juga, bezanya penganut ajaran Hindu berpandukan 2 konsep utama dalam kehidupan, iaitu yamas yang bersifat moral berdasarkan amalan mereka sendiri, dan niyamas iaitu sifat moral untuk kepentingan masyarakat umum lah. Maknanya dia ada 2 lah, sama ada kesan kepada mereka sendiri ataupun kepada masyarakat umum. Manakala bagi agama Kristian, mereka mengamalkan nilai-nilai murni berdasarkan kitab Bible yang mengandungi 2 lembaran, iaitu Old dan New Testament sebagai asas panduan mereka. Dan melalui lembaran-lembaran inilah the Ten Commandments daripada Old Testament dan amalan sifat akhlak murni daripada New Testament yang menjadi asas kepada setiap penganut mereka lah. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, setiap agama melakukan benda yang sama juga, menyeru kepada umat-umat dia, penganut dia untuk melakukan kebaikan. Jadi pada sini jelaslah, dah terang lagi bersuluh bahawa kepentingan agama yang termaktub dalam rukun negara melalui konsep kepercayaan kepada Tuhan amatlah penting bagi melahirkan satu rakyat Malaysia yang penuh dengan nilai murni dalam menjamin kesejahteraan sebagai rakyat Malaysia itu sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah dilakukan ke atas falsafah rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kami telah memahami definisi rukun negara dan falsafah-falsafah ketuhanan dan moden. Rukun negara tercipta selepas peristiwa hitam yang merosakkan hubungan antara kaum. Antara objektif yang ingin dicapai ialah mencapai perpaduan kaum, memelihara cara hidup yang demokratik dan membina masyarakat progresif dalam bidang sains dan teknologi moden. Secara asas, falsafah Islam membincangkan isu Allah, alam dan manusia yang bersumberkan wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis. Falsafah-falsafah ini dapat membuka dan mengembangkan fikiran untuk memahami dan memilih konsep ketuhanan yang benar. Kepentingan utama yang dikupas ialah membentuk masyarakat bersatu padu, melahirkan masyarakat toleransi dan membantu dan memantapkan institusi negara dalam bentuk masyarakat yang progresif dan maju. Hal ini dapat membina negara yang kukuh dari akar umbi dan tidak mudah terpengaruh daripada anasir-anasir luar yang ingin menjajah secara halus. Sejarah mengajar bahawa sesebuah kerajaan tidak akan jatuh kecuali wujudnya orang dalam yang mengkhianati. Negara melalui institusi seperti sekolah yang membangunkan penggantinya yang memerlukan sokongan dan bantuan semua ahlinya daripada pelbagai aspek. Sikap toleransi dan bantu-membantu merupakan perkara yang asas bagi membangunkan sesebuah negara yang damai dan maju. Berikutnya, saya akan membincangkan tentang kesan-kesan yang dikenal pasti daripada tidak berpegang kepada rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Ialah fahaman barat dan optimisme semakin berleluasa, perpaduan akan runtuh, kehidupan menjadi porak-peranda dan keruntuhan akhlak. Kesan ini juga bertunjangkan satu fahaman yang bahaya dan tidak berasaskan kepercayaan kepada Tuhan, iaitu hak asasi manusia atau dikenali sebagai human right. Menuntut keadilan atas hak-hak asasi manusia menggunakan akal semata-mata. Pahaman ini telah sedikit demi sedikit di kalangan rakyat Malaysia. Hal ini dapat menggoyangkan perlembagaan yang telah sekian lama mengharmonikan negara Malaysia. Fahaman ini dilihat dengan jelas apabila segelintir rakyat Malaysia membuat bantahan secara terang-terangan mengenai isu semasa atau isu hak asasi manusia menggunakan fahaman barat. Mereka lupa akan negara Malaysia ini mempunyai undang-undang dan perlembagaan yang telah ditetapkan sejak tertubuhnya negara Malaysia. Jadi, marilah rakyat Malaysia meningkatkan semangat cinta dan fahaman atas rukun negara bagi memastikan keharmonian yang dikecapi selama ini, pengorbanan setiap titisan peluh dan darah orang yang berjuang demi membangunkan sebuah negara Islam sehingga terciptanya negara Malaysia yang mampu bersaing dengan negara-negara maju yang lain.
wujudkan cinta akan negara dan perlembagaan negara kepada anak-anak muda kerana mereka adalah pengganti pemimpin-pemimpin masa kini. Contohilah Rasulullah SAW yang membina kerajaan Islam yang unggul bermula dengan keluarga yang unggul dari pelbagai aspek. Sekian daripada kami. Terima kasih.